Assalamualaikum dan salam Ramadan. Berita Nukas edisi tengah hari 14 April 2021 bersama saya Hafizah Munirah Maharap. Tumpuan berita. Kerajaan Pusat memberi jaminan bahawa Kerajaan Sarawak akan mendapat bekalan vaksin COVID-19 secukupnya untuk menyelesaikan program vaksinasi pada akhir Ogos ini. Perkara ini dimaklumkan Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairi Jamaluddin semasa menerima kunjungan timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas di pejabatnya di Putrajaya pada Isnin. Datuk Ahmad Douglas Ugah berkata, jaminan Khairi yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI itu memudahkan rancangan Sarawak menyelesaikan program imunisasi kebangsaan yang mensasarkan diberi kepada sekitar 2.2 juta penduduknya termasuk bukan warga negara. Tambah Datuk Ahmad Douglas yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Kerajaan Pusat juga telah mengiktiraf dan menghargai program imunisasi yang dilaksanakan di negeri ini. Sementara itu, Menteri Kesihatan Datuk Dr. Adham Baba dan timbalannya Datuk Aaron Ago Dagang telah mengadakan kunjungan hormat ke atas Datuk Ahmad Douglas Ugah di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia pada Selasa. Antara lain, tujuan kunjungan hormat itu adalah untuk memberi penerangan mengenai usaha Kementerian Kesihatan Malaysia KKM termasuk membantu negeri Sarawak menangani peningkatan kes positif COVID-19 yang sedang dihadapi ketika ini. Berita selanjutnya, pembinaan klinik kesihatan serian yang kini sedang dalam pelaksanaan akan meningkatkan kualiti perkhidmatan kesihatan di bahagian serian. Menteri Kesihatan Malaysia Datuk Seri Dr. Adham Baba ketika ditemui media semasa lawatan kerja ke Pusat Kuarantin dan Rawatan Berisiko Rendah PKRC COVID-19 Hospital Serian pada Selasa berkata, klinik kesihatan jenis 3 itu dijangka siap pada Jun 2022. Selain itu, ujarnya keupayaan Hospital Serian juga akan ditingkatkan termasuk menyediakan unit rawatan rapi ICU dan juga kelengkapan lain seperti ventilator untuk menghadapi kes tertentu termasuk kes COVID-19. Sementara itu, beliau menambah negara mempunyai strategi kesihatan awam seperti prosedur operasi standard SOP seperti digariskan kerajaan dan dilaksanakan pada masa ini adalah kukuh untuk menghadapi peningkatan jumlah kes COVID-19. Tambahnya lagi, keberkesanan SOP itu akan dipertingkatkan melalui penguatkuasaan pematuhan. Kunjungan beliau ke bahagian serian diteruskan dengan lawatan kerja ke Rumah Panjang Sungai Engkabang B. Beliau turut menyampaikan sumbangan masing-masing berjumlah RM5,000 kepada Rumah Panjang Sungai Engkabang A dan Rumah Panjang Sungai Engkabang B. Datuk Aaron Ago Dagang yang turut serta dalam lawatan kerja itu juga menyampaikan sumbangan RM5,000 kepada Rumah Panjang Sungai Engkabang 2. Berita di Bintulu. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Bintulu mengambil keputusan memperketatkan SOP di bahagian itu. Menurut Menteri Utiliti Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, langkah itu diambil sebagai usaha mengekang penularan wabak pandemik COVID-19 yang meningkat sejak kebelakangan ini di bahagian Bintulu. Terlebih dahulu saya ingin memohon maaf kepada semua yang terasa ini menjadi satu bebanan. Kita bukan membuat SOP ini secara suka-suka. Kita terpaksa membuatnya kerana untuk kebaikan orang-orang Bintulu. Kalau sekiranya ini tidak dilakukan, siapa lagi? Kalau bukan Jawatankuasa Bencana Bintulu ini telah pun diberikan tugas untuk memastikan kita dapat jaga Bintulu dan jaga diri sendiri. Bercakap dalam sidang media Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Bintulu pada Selasa, beliau memberitahu keadaan akan menjadi semakin teruk sekiranya tidak dibendung dan SOP itu akan dikuatkuasakan bermula 14 April hingga 27 April 2021. Tambahnya lagi, ujian calitan COVID-19 bagi mereka yang merentas daerah terus dikekalkan. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kemenah turut menjelaskan SOP yang diguna pakai di bahagian Bintulu adalah mengikut negeri Sarawak dan diubah sesuai sedikit mengikut keperluan. Jadi SOP kita yang kita lihat, pertama SOP kita mengikut SOP negeri secara keseluruhan.
Tetapi memandangkan keadaan Bintulu yang begitu meruncing, kita terpaksa mengubah SWAI supaya keadaan kita dapat diperketatkan. Kita panggil PKPD, diperketatkan. Jadi dalam keadaan demikian, beberapa terms ataupun olahan atau amendment yang kita perlu buat dalam masa 14 hari ini supaya kita dapat menangani masalah ini dengan cepat mungkin. Ujarnya lagi, pada masa ini kemudahan kesihatan di bahagian Bintulu sudah cukup rumit dan pertambahan pesakit positif COVID-19 akan merumitkan lagi keadaan. Dalam pada itu, ujar Datuk Seri Stephen Rundi lagi, JPBB Bintulu juga telah mengadakan perbincangan dengan JPBN Sarawak berkaitan pembukaan sekolah di bahagian Bintulu. Sekolah di luar bandar, satu itu sekolah tak ada internet. Jadi kedua, mereka masalah cases pun tidak berapa teruk. Kita benarkan mereka bersemuka belajar. Tetapi di kawasan bandar ini kita tak ada pilihan. Jadi kita mengusulkan kepada pihak pegawai Director of Education untuk diberikan kepada mereka supaya sekolah-sekolah di Bintulu ini, kawasan bandar Bintulu, terus meneruskan online. Manakala perkara-perkara lain adalah tertakluk kepada SOP yang telah diluluskan JPBN Sarawak, khususnya masa beroperasi dari jam 8 pagi hingga 8 malam kecuali farmasi. Berita seterusnya, penyebaran maklumat yang salah dan berunsurkan fitnah bukan saja membuatkan masyarakat keliru tetapi juga menidakkan pembangunan yang telah dibawa Kerajaan Sarawak kepada rakyat. Menurut Adun Batu Danau Palus Palu Gombang, misalnya penyebaran berita yang tidak benar mengenai projek transformasi luar bandar RTP, pembinaan jalan simen di Kampung Belading telah mendapat kecaman daripada netizen. Sudah siap, ada juga yang posting di dalam Facebook. Jalan semen diambil gambar, ambil kedai yang tak siap di Tedungan, katakan ini projek semen rumah ke rumah di Belading. Di mana duitnya? Bercakap ketika merasmikan kepimpinan komuniti Dun Batu Danau di Dewan Bunga Raya Limbang baru-baru ini, Palus memberitahu sekiranya keadaan berterusan, beliau tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan undang-undang bagi memastikan perkara ini tidak akan berulang. Dalam pada itu, ujar Paulus lagi, sejak 2015 hingga 2020, sejumlah 186 jenis projek pembangunan telah dilaksanakan di Dun Batu Danau yang merangkumi pembinaan fasiliti seperti projek pembinaan bangunan, infra, tapak, sukan dan sebagainya. Berikut pula, penduduk Rumah Panjang Riti di sini kini boleh mengguntum senyuman selepas kerja-kerja menaik taraf prasarana rumah berkenaan telah siap dilaksanakan. Projek transformasi luar bandar RTP Adun Meradung Datuk Ding Kuang Hing itu menelan kos sebanyak RM80,000 dengan skop projek meratakan tapak rumah panjang baru rumah Riti Sungai Bakong. Semasa hadir pada majlis penyerahan projek itu pada Selasa, Datuk Ding berkata pelaksanaan projek RTP akan dijalankan secara berperingkat mengikut dana yang telah diluluskan dan kontraktor akan dilantik melalui agensi pelaksana dengan cabutan undi. Sehubungan itu, beliau menyeru masyarakat khususnya warga Meradong untuk terus menyokong Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS bagi membolehkan projek RTP terus dilaksanakan agar kawasan luar bandar terus membangun. Berikut pula mengenai laporan COVID-19 pada Selasa. Sarawak merekodkan jumlah kes harian tertinggi positif COVID-19 dengan 607 kes. Pada Selasa melonjakkan angka keseluruhan kepada 20,959 kes. Menurut kenyataan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, daerah Bintulu mencatat kes harian tertinggi dengan 130 kes dan diikuti Kuching dan Sibu masing-masing 106 kes. Berikut ialah daerah-daerah yang dilaporkan mencatat kes harian COVID-19 di negeri Sarawak.
Turut dimaklumkan 4 kes kematian dilaporkan iaitu dari Miri dan Sibu yang meningkatkan jumlah kes kematian akibat wabak tersebut kepada 128. Selain itu, terdapat 189 kes baru telah pulih dan dibenarkan discharge, menjadikan jumlah keseluruhan kes pulih dan dibenarkan discharge adalah seramai 16,639 orang atau 79.39%. Dalam pada itu, JPBN Sarawak turut mengisytiharkan 2 kluster tamat iaitu kluster Pasai Sibu dan kluster Buloh Selangau. 1 kluster baru iaitu kluster Jalan Puncak Borneo Kuching telah diisytiharkan yang mana kluster tersebut adalah kluster di tempat kerja yang melibatkan jangkitan COVID-19 dalam kalangan pelatih Pusat Latihan Polis di Jalan Puncak Borneo Kuching, Sarawak. Tambah kenyataan itu juga, daerah Saratok telah bertukar status daripada status jingga kepada status merah setelah merekodkan hanya sejumlah 61 kes jangkitan tempatan dalam tempoh 14 hari. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.